Ustaz, minta maaf juga. Minta maaf juga baru tengok masa tadi berubah ke 9.30. Jadi insya-Allah kita akan teruskanlah. 430 berapa Ustaz Hashim? 436. Baik. Minta maaf ya tuan-puan. Tuan-puan ada simak. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Fa in qila hadha mushkilun bi umur. أحدها أن العلماء قالوا إن الرقاب وبالجملة الذوات لا يملكها إلا الله تعالى، وإنما المقصود في التملك شرعا منافع الرقاب، لأن المنافع هي التي تعود على العباد بالمصالح لا أنفس الذوات، فذات الأرض أو الدار أو الثوب أو الدرهم مثلا لا نفع فيها ولا ضر من حيث هي ذوات، وإنما يحصل المقصود بها من حيث إن الأرض تزدرع مثلا، والدار تسكن، والثوب يلبس، والدرهم يشترى به ما يعود عليه بالمنفعة، فهذا ظاهر حسب ما نصوا عليه. وإذا كان كذلك فالعقد أولا إنما وقع على المنافع خاصة، والرقاب لا تدخل تحت الملك، فلا تابع ولا متبوع، وإذا لم يتصور فيما تقدم وأشباهه تابع ومتبوع بطل، فكل ما فرض من المسائل خارج عن تمثيل الأصل المستدل عليه، فلا بد من إثباته أولا واقعا في الشريعة ثم الاستدلال عليه ثانيا. والله أعلم. بارك الله فيك، جزاك الله خيرا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم اجعل أعمالنا كلها صالحة ولوجهك خالصة، ولا تجعل فيها لأحد شيئا. أما بعد، وخير ما أحييكم به تحية الإسلام، وتحية الإسلام السلام، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Alhamdulillah, pertamanya kita ucapkan syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala kerana pada malam ini sekali lagi kita dapat bersama-sama untuk meneruskan pembacaan kitab Al-Muwafaqat karangan Imam Abi Ishaq Asy-Syatibi rahimahullahu taala. Jadi pada pengajian yang lalu kita masih lagi berada di dalam pasal berkenaan dengan al-awamir dan an-nawahi, di mana kita telah bincangkan pada pasal ini mengenai awamir dan nawahi yang sarihah dan juga ghairu sarihah, di mana ghairu sarihah ini ada perbahasan di kalangan para ulama mengenainya. Itu telah kita bincangkan, dan juga kita bincangkan mengenai sekiranya awamir dan nawahi itu adanya talazum, mana satu ada perintah dan dalam masa yang sama ada larangan yang berlaku pada satu masa ataupun satu hukum ataupun pada satu kes, seperti yang telah diberikan contoh sebelum ini, as-salatu fi ad-daril maghsubah, solat di rumah yang dirampas. Mana rumah itu hukum dia haram, tapi solat itu hukum dia wajib. Mana ada perintah solat dan ada larangan daripada kita mengambil harta orang lain. Jadi dalam pada itu Imam Syatibi telah membuat ataupun telah menjelaskan satu kaedah di mana perlu kita melihat dalam awamir dan nawahi tersebut. Yang seperti ini kita lihat siapa yang tabi' dan siapa yang matbu'. Siapa yang asal, siapa yang bukan asal, yang kedua. Jadi bila kita tahu siapa asal dan siapa yang kedua,
Yang asal tu mempunyai hukum, dan yang kedua tu hukum dia seperti mulgha, dia seperti diibatalkan. Itu Imam Syatibi telah membawa beberapa hujjah dan dalil yang menunjukkan ia boleh diibatalkan yang matbu' yang tabi' tersebut. Dia kekal yang asal saja. Contoh macam solat di Darul Mawsubah, contohnya perintah mengenai solat itu ada amar dia asal solat. Jadi rumah yang dirampas itu sebagai perkara yang tabi' saja, maka hukum dia maknanya dia tetap haram, cuma dia tidak membatalkan solat tadi. Itu ikut kaedah. Ataupun sebaliknya, dia kata asalnya pengharaman merampas tersebut. Jadi pengharaman itu tidak pergi kepada pengharaman solat ataupun membatalkan solat. Dia batal kepada pemilikan rumah yang dirampas itu, tapi tidak membatalkan solat. Maksudnya kita tahu siapa tabi' dan siapa yang matbu' dalam satu perkara tersebut, ataupun satu hukum, ataupun satu masalah tersebut. Setelah Imam Syatibi membawa beberapa hujjah dan dalil mengenai perkara ini, dia bawa beberapa iskalat, muskil. Dia kata, dan kemudian nanti dia akan jawab kemuskilan tersebut. Iaitu fa'in qila hadha muskil. Sekiranya dikatakan apa yang disebutkan oleh Imam Syatibi ini, sebelum ini hujjah-hujjah itu ada kemuskilan dalam beberapa umur, beberapa perkara. Yang pertamanya, dia kata di sini bahawa ulama telah menyatakan ar-riqab. Ar-riqab ni sama ada orang itu sendiri. Ar-riqab itu maknanya sebagai dia tu manusia itu sendiri, ataupun wabil jumlati zawat, ataupun selain pada manusia, barang itu, rumah itu, pokok itu, tanah itu zat itu. Mana zat, sama ada riqab tu zat kepada manusia ataupun zat yang lain. La yamlikuha illallah. Jadi riqab ini manusia ataupun segala zat itu yang memilikinya hanya Allah Ta'ala. Mana kita ni manusia memang tidak memiliki apa-apa lah. Semua milik Allah Ta'ala. Maka dengan itu yang dimaksudkan dengan tamalluk, mana pemilikan dalam syarak adalah manafi'ur riqab. Yang dimaksudkan manfaat daripada orang tersebut. Macam tadi, hamba lah yang diberikan contoh riqab tu sebagai seorang hamba. Jadi hamba itu pada zat dia bukan zat hamba itu yang dimaksudkan, tapi manfaat yang boleh kita ambil. Hamba itu akan bekerja, akan buat itu, akan buat ini, taat pada mana segala apa yang dibuat oleh hamba itu, manfaat itu yang dimaksudkan dengan tamalluk, bukan pada diri orang itu. Mengapa begitu? Li'annal manafi'a, kerana manfaat itu hiyallati ta'udu 'alal 'ibad bil masalih. Kerana manusia ni dia mendapat faedah, manfaat daripada manfaat yang memberikan maslahah padanya adalah manfaat tersebut. Mana bukan la anfusul zawat, bukan orang itu, bukan riqab itu, atau bukan pada benda itu, tapi pada manfaat dia. Contohnya dia kata fadatul ardi, contohnya tanah ataupun orang ataupun barang. Fadatu al-ardi, sambungan dia, ataupun rumah, ataupun baju, ini barang itu, ataupun duit itu sendiri, dirham contohnya, dia tidak memberikan apa-apa manfaat padanya dan tidak memberikan mudarat. Min haitsu hiya zawat, dia tu hanya zat saja, hanya benda. Kalau dia tak bermanfaat, contohnya barang tu rosak, contoh tak ada nilai, jadi orang tak guna. Jadi orang naknya adalah manfaat yang ada pada zat tersebut, ada pada barang tersebut. Wa inna ma yahsulu al-maqsud, di mana maksud tujuan orang buat pemilikan, jual beli dan sebagainya, min haitsu innal arda, kalau dia beli rumah ke, dia sewa rumah ke, tujuan dia untuk apa? Untuk mereka bercocok tanam pada tanah tersebut. Maknanya manfaat daripada tanah. Bukan tanah tu, bukan dia nak makan tanah tu contohnya, tapi dia nak manfaatkan tanah tersebut. Kalau rumah tu kenapa dia beli ataupun dia sewa? Untuk dia duduk di rumah tersebut. Kalau baju tu kenapa dia beli? Untuk dia pakai, jadi manfaat daripada baju tersebut. Kalau dia dapat duit dirham contohnya, untuk dia beli barang dan mendapatkan manfaat padanya. Maka ini adalah zahir seperti yang disebutkan oleh para ulama. Maka sekiranya begitu, akad yang dibuat pertama tadi itu adalah
untuk bertujuan mendapatkan manfaat yang khusus yang ada pada barang tersebut, pada rekod tersebut. Dan seperti mana yang telah nyatakan, rekod itu tidak masuk di bawah pemilikan. Makna orang tu milik rekod tu bukan milik rekod, bukan zat dia, tapi pada manfaat yang ada pada rekod tersebut. Maka oleh itu tidak ada yang tabi' dan tidak ada yang matbu'. Maknanya dia nak tolaklah hujah Imam Syatibi sebelum ni yang kata ada tabi' dan ada yang matbu'. Wa idza lam yutasawwar fima taqaddam, sekiranya kita tidak dapat untuk membayangkan apa yang telah berlaku sebelum ini dan seumpamanya di mana tidak adanya tabi' dan matbu', maka hujah tersebut ataupun dalil tersebut akan terbatal. Maknanya tak boleh terima lah, sebab dia tidak memberikan apa-apa faedah daripada pembahagian tabi' dan matbu'. Dan semua apa yang dinyatakan dalam masalah-masalah yang nyatakan itu adalah terkeluar daripada tanfirul asl, daripada asal yang telah diistidlalkan, dalil yang telah dinyatakan sebelum itu, semuanya tertolak dan tidak diterima. Kerana ia fala budda min itsbatihi, maknanya kena isbatkan bahawa hujah tersebut betul, barulah boleh jadi hujah. Dan ia berlaku secara waqi'nya dalam syariah Islam. Dan kemudian setelah itu barulah boleh istidlal dengan perkara itu selepas dah isbat. Jadi kemusykilan yang pertama ni dia seolah nak menolak terus kaedah yang telah dibawa oleh Imam Syatibi. Jadi ini kemusykilan yang pertama, nanti Imam Syatibi akan jawab. Wathani, yang keduanya, tafadhal. والثاني إن سلمنا أن الذوات هي المعقود عليها فالمنافع هي المقصود أولا منها لما تقدم من أن الذوات لا نفع فيها ولا ضر من حيث هي ذوات، فصار المقصود أولا هي المنافع، وحين كانت المنافع لا تحصل على لا تحصل على الجملة إلا عند تحصيل الذوات سعى العقلاء في تحصيلها، فالتابع إذن في القصد هي الذوات والمتبوع هو المنافع، فاقتضى هذا بحكم ما تحصل أولا أن تكون الذوات مع المنافع في حكم المعدوم، وذلك باطل إذ لا تكون ذات الحر تابعة لحكم منافعه باتفاق، بل لا تكون الإجارة ولا الكراء في شيء يتبعه ذات ذلك شيء، فاقتراء الدار يملك منفعتها ولا يتبعه ملك الرقبة، وكذلك كل مستأجر من أرض أو حيوان أو عرض أو غير ذلك، فهذا أصل منخرم إن كان مبنيا على أمثال هذه الأمثلة. والثالث أن وجدنا الشارع نص على خلاف ذلك، فإنه قال من باع نخلا قد أبرت فثمرها للبائع إلا أن يشترطها المبتاع، وقال من باع عبدا وله مال فماله لسيده إلا أن يشترطه المبتاع، فهذان حديثان لم يجعل المنفعة للمبتاع بنفس العقد، مع أنها عندكم تابعة للأصول كسائر منافع الأعيان، بل جعل فيهما التابع للبائع، ولا يكون كذلك إلا عند الانفصال الثمرة عن الأصل حكما، وهو يعطى في الشرع انفصال التابع من المتبوع، وهو معارض لما تقدم فلا يكون صحيحا، والله أعلم. Barakallahu fiik, jazakallahu khairan. Jadi yang kedua, kemusykilan yang kedua yang dibawakan oleh Imam Asy-Syatibi di sini, iaitu sekiranya, mana kemusykilan ini menyatakan sekiranya kita kata terimalah bahawa zawat, satu benda itu atau rekod itu
yang merupakan untuk kita melakukan akad penjualan ke, akad jual beli ataupun akad sewa, maka manafi' hiyal maqsud awal. Mana bila kita melakukan akad contoh jual beli hamba, jadi hamba itu bukan yang dimaksudkan, tetapi manfaat pada hamba tersebut yang dimaksudkan. Bila kita beli rumah, bukan rumah itu yang maksudnya, tapi manfaat pada rumah itu yang dimaksudkan awal. Mengapa begitu? Lima taqaddama, bahawa zawat itu tidak memberikan manfaat dan tidak memberikan mudarat min haitsu hiya zawat, kerana ia hanya zat atau hanya benda saja. Kalau dibuang manfaat dia tak ada faedah lah. Mana tak ada manfaat? Tak ada manfaat maknanya tak ada benda lah. Fasara al-maqsudu awalan hiya al-manafi'. Maka akhirnya kembali juga kepada manafi'. Mana manafi' itulah yang dimaksudkan. Wa hina kanat manafi', maka sekiranya tidak ada manfaat, maka tidaklah berlaku la tahsul ala al-jumlati illa inda tahsil al-zawat. Maka kalau dibuang manfaat tersebut, dia tidak berikan apa-apa faedah dan orang pun mungkin tak nak belilah kalau rumah yang tak ada manfaat. Ataupun hamba yang tak ada faedah, buat apa nak beli hamba yang tak berfaedah. Jadi nak ceritanya, manfaat itulah asalnya, bukan zat itu. Maka itulah yang dilakukan oleh orang yang berakal. Dalam jual beli ke dalam akad, apa yang mereka cari adalah manfaat, bukan zat itu. Maka khulasahnya fattabi' idzan, yang menjadi tabi' dalam masalah ini hiya zawat. Zat itu dah jadi tabi', bukan asal. Dia jadi nombor dua. Maknanya yang pertamanya manfaat, zat itu adalah nombor dua. Dan siapakah yang matbu'? Huwal manafi'. Kerana yang asalnya adalah manfaat itu sendiri. Mana orang duk jual beli, orang sewa beli, semuanya bertujuan nak dapat manfaat, bukan nak pada zat tersebut. Maka oleh itu, hadza bihukma tahsulu awalan, apa yang mereka perolehi pertamanya, antakuna zawat ma'al manafi', adalah dengan manfaatnya. Maksudnya bila dia beli ataupun dia sewa itu, manfaat itu akan menjadi yang pertama. Tapi kalau sebaliknya, maka dia seolah-olahnya menjadi hukum yang ma'dum. Tak ada faedah dia buat satu akad yang tidak berikan manfaat padanya, dan itu adalah batil juga. Maknanya kalau kita kata orang tu dia beli hamba bukan dia nak pada manfaat, atau beli rumah bukan nak pada manfaat. Dan sama juga, idla takunu dhatul hur. Seorang hamba yang bukan hamba lah, makna seorang manusia yang merdeka itu, dia tabi' li hukum manafi'ihi bittifaq. Sebagaimana kita kata orang yang merdeka ni, bila kita bayar gaji pada dia, bayar upah pada dia untuk dia bekerja, yang kita nak manfaat dia, bukan zat dia. Sebab kita tak boleh miliki zat orang yang merdeka. Maka samalah juga dengan hamba itu. Bahkan tidak berlakunya ijarah, kita tak boleh nak beri upah ataupun nak sewa fi syai'in yatbu'uhu dhatu dhalika syai'. Maknanya dalam kita maknanya nak ijarah, nak sewa beli. Ijarah ni upah ataupun sewa, kira pun lebih kurang sama jugalah, sewa juga. Dalam satu perkara zat itu, melainkan adalah tujuan dia untuk, manakala kita sewa, contoh sewa rumah. Bukan kita nak sewa nak habis duit bayar itu, kita nak duduk di rumah tersebut. Kita sewa kereta, kita nak guna kereta tersebut. Jadi itu yang merupakan asalnya. Dan sama juga dengan sewa rumah. Faktira'ud dar yumalliku manfa'at. Yang dimaksud pemilikan manfaatnya, bukan pada zat dia. Dan dia tidak masuk pada milku ar-raqabah, dan tidak masuk dia memiliki pada benda tersebut ataupun raqabah tersebut. Samalah juga dia kata kullu mustajirin min ardin, orang yang sewa tanah ke sewa haiwan. Mungkin zaman dulu banyak sewa haiwan lah. Sewa contoh sewa kuda nak pergi ke Mekah contohnya, naik kuda dia sewa. Jadi bayaran sewa tu bukan nak pada binatang itu, tapi nak pada manfaat dia, boleh pergi Mekah contohnya, ataupun barang, ataupun benda-benda yang lain. Semua tu tujuan adalah manfaatnya.
Maka oleh itu asal yang telah dinyatakan tadi adanya tabi' dan matbu' itu tertolak, munharim ataupun tak boleh diguna pakai sekiranya in kana mabniyan ala amsal hadhihi al-amthilah. Dalam contoh-contoh yang telah kita berikan ini di sini, yang kedua ini menunjukkan tak boleh guna asal tersebut. Itu yang kedua. Adapun yang ketiga, kemusykilan yang ketiga, bahawa kita dapati dalam syarak ataupun syarak itu telah menaskan, telah menyatakan perkara yang bercanggah dengan asal ini. Contohnya dalam hadis Nabi SAW menyatakan siapa yang menjual pokok tamar yang telah takbir, yang telah ditutkan, maknanya yang boleh dah dibuat tut lah, maknanya untuk berbuah pokok tamar tersebut. Kalau dia tak buat itu tak keluar buah. Qad ubbirat takbirun nakhl. Maka hasilnya iaitu buah daripada tamar itu adalah milik siapa? Milik bai', penjual tadi. Kecuali kalau pembeli itu masa dia beli dia kata kalau keluar buah ni milik pembeli. Kalau dia syarat barulah jadi milik pembeli. Jadi hadis ini menunjukkan manfaat pada pokok itu adalah tidak menjadi tabi'. Maknanya dia dah jadi milik bai' dah. Maka di sini dah bercanggah dengan kaedah yang pertama tadi, kaedah yang Syatibi yang pertama. Dan sama juga dengan hadis yang kedua, sesiapa yang menjual hamba dan hamba itu ada harta, maka harta itu adalah milik asal tuan dia. Masa dia jual tu, tuan asal tu yang memiliki harta pada hamba tersebut. Kecuali orang yang beli hamba itu dia syaratkan dia yang dapat pemilikan harta hamba tersebut. Jadi ceritanya asalnya adalah milik orang asal, dia tidak menjadi tabi'. Sebab dalam contoh yang diberikan oleh Imam Syatibi sebelum ni, manfaat itu tabi' kepada zawan, kepada zat. Tapi dalam hadis ni seolah-olahnya menolak bahawa tidak, manfaat itu tidak menjadi tabi' kepada zat tersebut. Kedua-dua hadis ini lam yaj'ala, kedua-dua fahadhan hadisan lam yaj'al al-manfa'ah lil muhtar. Mana orang beli itu tak dapat manfaat pun. Masa dia beli itu, manfaat daripada pokok atau manfaat pada hamba itu dia tak dapat. Binafsil aqd, ketika mana dia buat akad jual beli. Walaupun sebelum ini indakum, seperti yang disebut oleh Imam Syatibi sebelum ni, ia adalah tabi'ah lil usul. Ia adalah ikut pada usul yang asal tadi. Seperti manfaat an ayan yang lain. Maka di sini dalam hadis ini menjadikan kedua-duanya adalah tabi' lil bai'. Masa akad tu pembeli tak dapat apa-apa pun manfaat. Maksudnya dia beli zat, bukan beli manfaat. Maksudnya bercanggah dengan apa yang telah disebutkan sebelum ini bahawa dia dapat manfaat tersebut. Wala yakunu kadzalika, dan tidak berlaku perkara itu kecuali sekiranya telah terpisah di antara hasil dengan asal. Kalau mana buah tamar dah pisah dah dan pokok dah terpisah, barulah dia jadi hukum yang lain. Iaitu syarak memberikan hukum tersebut apabila telah terpisah di antara tabi' dan matbu'. Mana bila buah tu dah terpisah daripada pokok dia, barulah diberikan hukum yang berlainan. Tapi kalau dalam kes ini dia tidak ikut kepada yang matbu' iaitu pokok. Sepatutnya kalau ikut kaedah tadi, bila dah jual pokok dapatlah manfaat pada pokok, tapi tak dapat manfaat pada pokok tersebut. Maka ia juga bercanggah dengan apa yang telah dinyatakan sebelum ini, fala yakunu sahihan. Maka dia tak jadi asal yang sahih. Maksudnya dah ditolak juga asal. Itu kemusykilan yang ketiga. Warabi'u, tafadhal. Sampai sini ke tadi? Maaf Ustaz. Okey, kita sambung. Warabi'u anna al-manafi'a maqsudatun bila khilaf baina al-uqala'i wa arbabil awaid. Wa in furida al-aslu maqsudan fakilahuma maqsud
ولذلك يزاد في ثمن الأصل بحسب زيادة المنافع وينقص منه بحسب نقصانها، وإذا ثبت هذا فكيف تكون المنافع ملغاة وهي مثمونة معتد بها في أصل العقد مقصودة، فهذا يقتضي القصد إليها عدم القصد إليها معا وهو محال، ولا يقال إن القصد إليها عادي وعدم القصد إليها شرعي فانفصل فلا تناقض، لأن نقول كون الشارع غير قاصد لها في الحكم مبني على عدم القصد إليها عرفا وعادة، لأن من أصول الشرع إجراء الأحكام على العوائد، ومن أصوله مراعاة المصالح ومقاصد المكلفين فيها أعنى في غير العبادات المحضة، وإذا تقرر أن مصالح الأصول هي المنافع وأن المنافع مقصودة عادة وعرفا للعقلاء ثبت أن حكم الشرع بحسب ذلك، وقد قلتم إن المنافع ملغاة شرعا مع الأصول فهي إذن ملغاة في عادات العقلاء، لكن تقرر أنها مقصودة في عادات العقلاء، هذا خلف محال. فالجواب عن الأول والله أعلم. Barakallahu fiik, jazakallahu khairan. Jadi sambungan kepada kemusykilan yang keempat, iaitu di mana dia menolak juga asal yang telah dibawakan atau kaedah yang telah dibawakan oleh Imam Syatibi. Di mana di sini mengatakan yang keempat adalah manafi', dia adalah yang dimaksudkan. Mana bila kita akad jual beli ataupun sewa, yang kita nak adalah manfaat. Manfaat daripada barang tersebut. Yang ini bila khilaf, tak ada khilaf, mana semua orang setuju. Orang yang berakal dan orang yang mana yang mengetahui dalam bab jual beli ni, semuanya tahu tujuan akad adalah untuk dapatkan manfaat. Dan sekiranya furida aslan maqsudan, maka sekiranya kita kata yang asal itu dimaksudkan, maka kedua-duanya adalah maksud. Maknanya barang itu maksud, yang dimaksudkan juga, dan manfaatnya juga dimaksudkan. Maka kedua-duanya menjadi tujuan daripada akad jual beli ataupun sewa tersebut. Dan kalau kita lihat dalam manfaat ini, dia akan bertambah pula harga akan jadi lebih mahal daripada harga asal, mengikut apa? Ziyadatul manafi'. Kalau semakin banyak manfaat dia, maka harga akan bertambah mahal. Macam kereta lah, kereta ni kalau kereta yang masa kalau kita beli tak ada apa-apa dia punya kegunaan dia, maka harga dia murah sikit. Tapi kalau macam-macam kita beli, dia punya manfaat dia banyak, maka harga semakin mahal. Dan sama juga dengan rumah. Kalau rumah kosong saja, mungkin kita sewa murah sikit. Tapi kalau rumah penuh dengan perkakas, dengan perabot, mahal sikit. Jadi manfaat tu bertambah, menyebabkan bertambahnya harga. Karena harga tu bertambah sebab apa? Sebab manfaat. Dan sama juga harga itu akan menjadi berkurangan sekiranya manfaat itu kurang. Karena kalau nak pilih rumah tu, rumah yang kurang dia punya kaedah dia, manfaat dia kurang, maka mungkin harga dia jatuh. Atau rumah jauh sangat dalam kampung, tak ada orang pergi, nak pergi tu berjam-jam. Jadi mungkin harga dia harga yang murah. Sewa sebab manfaat dia kurang. Tapi kalau rumah tu dekat sekolah, contoh sekolah Yusin, Desa Anggerik contohnya lah, dekat, mudah nak pergi kelas, maka harga dia mahal pula. Jadi begitulah manfaat itu yang menyebabkan naiknya harga ataupun turunnya harga. Jadi menunjukkan manfaat itulah yang dimaksudkan secara utamanya. Sekira itu sabit, pakai fatakunul manafi'. Allah, jadi macam mana kita boleh ilghakan, mana kita buang manfaat tersebut? Kita kata manfaat itu tak dikira. Jadi sepatutnya bila kita kata zat itu maksud, manfaat juga itu juga dimaksudkan. Wahia mathmunah, bahkan manfaat itu yang menyebabkan harga itu bertukar ni. Harga itu jadi mahal sebab manfaat, harga kurang pun sebab manfaat juga. Maka ia dikira fi aslil aqd.
ketika mana berlakunya akad, manfaat tu dah dikira awal-awal lagi. Maknanya nak tahu harga, tengok pada manfaat dia. Sedangkan ia adalah yang dimaksudkan. Fahadha yaqtadi, ini menunjukkan bahawa al-qasdu ilaiha wa adamul qasdu ilaiha ma'an wa huwa muhal. Tak boleh kita kata ia tidak dimaksudkan. Manfaat itu tak dimaksud. Maksud dia menjadi tabi' sahaja. Yang dimaksud hanya zat saja, maka itu telah berlaku percanggahan dan ia adalah muhal, perkara yang mustahil. Tak boleh. Maknanya berlaku mesti manfaat itu dikira semasa berlakunya akad jual beli ataupun akad sewa. Kemudian terakhir sebelum habis kemuskilan ni dibawa juga satu kemuskilan. Orang yang bawa kemuskilan ni dia bawa kemuskilan dia pula. Maka janganlah pula kamu kata bahawa yang dimaksudkan innal qasda ilaiha 'ad. Yang dimaksudkan manfaat itu hanya secara adat sahaja. Dan tidak dikira secara syarak. Syarak tak kira manfaat. Yang dikira oleh adat sahaja. Maka dibezakan. Adat lain, syarak lain. Famfasala fala tanaqud, maka tidak berlakunya tanaqud, persanggahan di antara kedua. Maka dijawab. Orang yang bawa muskil ni dijawab pula kemuskilan tu, dia kata tidak begitu. Kerana li'anna naqul, kerana kita kata syarak ini bila dia tidak maksudkan pada hukum tersebut yang mabni ala adamil qasdi ilaiha urfan wa adatan. Kenapa syarak tak terima ataupun tak menjadikan manfaat itu sebagai perkara yang dimaksudkan pada syarak? Kerana min usul syar'i, kerana pada usul syarak itu sendiri telah menerima ijra' al-ahkam 'ala al-awaid. Syarak tu memang dah kira adat awal-awal lagi dah. Seperti dalam kaedah fiqh biasa al-'adatu muhakkamah. Adat tu memang dah diguna, dah menjadi satu benda yang diiktibarkan. Bahkan ia menjadi usulihi. Menjadi usul dalam syariah tu adalah uruf sebagai satu dalil. Mura'atan al-masalih. Maknanya dia tengok pada meraihkan maslahah dan juga meraihkan maqasid para mukallaf. A'ni, yang aku maksudkan di sini fi ghairil ibadatil mahdah, iaitu yang aku maksudkan bukan dalam perkara-perkara yang ibadat yang tulen seperti solat contohnya. Ibadah-ibadah yang mahdah ini dia tidak termasuk dalam bab adat tersebut. Dan sekiranya telah jelas bahawa masalih al-usul, masalih manfaat pada benda yang usul itu, iaitu manafi' dia, manfaat dia, maka manafi' adalah maqsudatun. Ia adalah satu perkara yang dimaksudkan. Atau tujuan daripada akad itu sendiri adalah manfaat itu secara adat, secara kebiasaannya, secara urufnya oleh para uqala adalah manfaat tersebut. Dan adat ini telah diiktibarkan oleh syarak dan telah diterima oleh syarak, maka tidak menjadi masalah. Thabata anna hukm syar'i bihasabi dhalika, iaitu hukum syarak juga telah menerima adat dan menerima perkara tersebut, maka tidak menjadi masalah dalam isu. Dan kamu juga telah menyatakan bahawa manafi' telah mengilgha'kan secara syara'an ma'al usul. Kamu kata manafi' ini telah dibuang pada awal-awal lagi. Maksudnya dia menjadi tabi' saja dan tak dikira pada asalnya. Fa'idan hiya mulghatun fi 'adatil 'uqala. Maka seolah-olahnya kamu telah membuang satu adat yang diterima oleh para orang yang berakal. Maksudnya manusia secara biasanya telah menerima adat ini. Semua orang terima. Kenapa pula kamu nak ilgha' perkara tersebut? Maka oleh itu taqarrara annaha maqsudah. Maka oleh kerana kamu telah bercanggah dengan adat, maka apa yang kamu buat tersebut tidak betul dan tidak boleh diterima kerana ia adalah maqsudatun fi 'adatil 'uqala hadza khulfun. Maka yang ini telah bercanggah juga dengan apa yang telah kamu nyatakan. Maksudnya dia nak cerita segala hujah-hujah dan dalil-dalil yang telah dibawa sebelum ini, semua itu tak boleh diterima, iaitu manafi' itu adalah asal, bukan tabi', ikut kemuskilan-kemuskilan yang telah
dinyatakan tadi. Okay, boleh faham ya? Dan setelah itu Imam Syatibi akan menjawab satu persatu daripada kemusykilan. Al-jawabu anil awal. Fadhal. فالجواب عن الأول أن ما أصلوه صحيح ولا يقدح في مقصودنا لأن الأفعال أيضا ليس للعبد فيها ملك حقيقي إلا مثل ما له في الصفات والذوات، فكما تضاف الأفعال إلى العباد كذلك تضاف إليهم الصفات والذوات، ولا فرق بينهما إلا أن من الأفعال ما هو لنا مكتسب وليس لنا من الصفات ولا الذوات شيء مكتسب لنا، وما أضيف لنا من الأفعال كسبا فإنما هي أسباب لمسببات هي أنفس المنافع والمضار أو طريق إليها، ومن جهتها كلفنا في الأسباب بالأمر والنهي، وأما أنفس المسببات من حيث هي مسببات فمخلوقة لله تعالى حسب ما تقرر في كتاب الأحكام، فكما يجوز إضافة المنافع والمضار إلينا وإن كانت غير داخلة تحت قدرتنا، كذلك الذوات يصح إضافتها إلينا على ما يليق بنا. ويدلك على ذلك أن منها ما يجوز التصرف فيه بالإتلاف والتغيير كذبح الحيوان وقتله للمأكلة وإتلاف المطاعم والمشارب والملابس بالأكل والشرب واللباس وما أشبه ذلك، وأبيح لنا إتلاف ما لا ينتفع به إذا كان مؤذيا أو لم يكن مؤذيا وكان إتلافه تكملة لما ليس بضروري ولا حاجي من المنافع كإزالة الشجرة المانعة للشمس عنك وما أشبه ذلك، فجواز التصرف في أنفس الذوات بالإتلاف والتغير وغيرهما دليل على صحة تملكها شرعا، ولا يبقى بيننا وبين من أطلق تلك العبارة أن الذوات لا يملكها إلا الله سوى الخلاف في اصطلاح، وأما حقيقة المعنى فمتفق عليها، وإذا ثبت ملك الذوات وكانت المنافع ناشئة عنها صح كون المنافع تابعة وتصور معنى القاعدة، والله أعلم. Barakallahu fiik, jazakallahu khairan. Jadi jawapan Imam Syatibi kepada kemusykilan yang pertama tadi, yang di mana kemusykilan tu kata kita ni manusia tidak memiliki, Allah Ta'ala saja yang memiliki zawat. Jadi jawapan pada Imam Syatibi dia kata apa yang dinyatakan oleh mereka ini sahih, betul, memang kita ni memang tidak memiliki apa-apa, tetapi Allah Ta'ala memberikan pada kita ada benda yang boleh kita milik, kita boleh tasarruf, kita boleh buat banyak benda. Jadi itu juga maksud pemilikan, dan nanti akhirnya dia punya khilaf tu hanya istilahi saja, tak ada masalah. Dia kata apa yang mereka nyatakan itu ma'asaluhu sahih, dan kita tidak juga, ia tidak mencacatkan apa yang telah dinyatakan sebelum ini, apa yang nyatakan Imam Syatibi. Kerana af'al, mana perbuatan manusia ini, laisa lil 'abdi fiha milkun haqiqi. Kita, perbuatan kita pun Allah Ta'ala yang beri kuasa pada kita. La haula wala quwwata illa billah. Mana kemampuan kita, kekuatan kita, pergerakan kita, semua ni milik Allah Ta'ala. Mana kita ni sebenarnya tidak memiliki apa-apa, itu betul. Maka oleh itu illa mithla ma lahu fis sifati wal dzat, sama juga dengan sifat-sifat dan zat itu, maknanya kita kata semua tu memang milik Allah Taala, itu kita tidak ada khilaf dengan mereka, sama saja. Dan sama juga dengan af'al dinisbahkan, bila kita buat maka nisbah perbuatan itu dinisbahkan pada kita. Contoh kalau kita solat, kita kata, kalau orang tu solat kita sallaita, kamu dah solat, kamu usalli, ana usalli, ataupun seperti Nabi SAW menyatakan, makna hendaklah kamu solat sebagaimana kamu melihat aku solat. Jadi nisbah perbuatan itu nisbahkan pada diri kita, itu biasa.
Jadi menisbahkan perbuatan pada diri kita seolah-olah ni kita yang buat, sedangkan segala perbuatan itu milik Allah Ta'ala secara hakikatnya. Tapi kita semua setuju bahawa kita boleh nisbahkan perbuatan itu kepada diri kita. Tudafu al-a'mal ila al-ibad, kadzalika tudafu ilaihim sifat. Dia boleh kata sifat dia begini, sifat orang tu begini, dan zawat pun sama juga. Maka tidak ada perbezaan di antara kedua-duanya, kecuali bahawa af'al itu adalah apa yang telah muktasab, benda yang boleh kita buat, dan walaysa lana minas sifat, dan sifat kita dan zat kita ni kita tak boleh nak hasilkan diri kita. Sifat diri kita, contoh mata kita, itu kita sifat yang ada pada diri kita, atau zat diri kita, kita nak tukar badan kita, apa tubuh kita dengan tubuh yang lain, contoh itu kita tak boleh buat lah. Af'al tu boleh kita buat, muktasab boleh kita buat. Itu saja beza dia. Tetapi kedua-duanya semuanya milik Allah Ta'ala. Af'al kita milik Allah Ta'ala, sifat kita pun semuanya Allah Ta'ala yang tentukan. Dia yang menyentuhkan sifat kita dan juga zat kita tersebut. Wa ma udhifa lana min al-af'ali kasban, apa yang dinisbahkan pada diri kita secara kasar, apa yang kita buat, fa inna ma hiya asbabun limusabbabat. Dia adalah asbab yang kita buat, hasil daripada asbab terus melahirkan musabbab, kesan daripada apa kita buat, maka melahirkan perkara tersebut. Kerana bila kita salat, maka contohnya kita dapat pahala. Dengan kita salat, kita dapat masuk syurga, musabbabat, kesan daripada mana kita buat ini kita dapat. Kalau kita kerja, kita dapat ini. Kalau kita jual barang, kita dapat keuntungan. Jadi semua itu adalah asbab kepada musabbab dia. Ia anfus manafi'. Mana kalau kita buat perkara itu, contoh dapatkan manfaat pada diri kita, ataupun mendapat kemudaratan pada diri kita, ataupun tariqun ilaiha, akan membawa kepada manfaat, ataupun wa min jihatiha, juga membawa kepada kemudaratan contohnya. Maka kita ditaklifkan pada asbab. Mana Allah Ta'ala perintah kita dirikan solat. Sama ada kita dapat apa kesan daripada solat tersebut, hasilnya ataupun tidak, itu ketentuan Allah Ta'ala. Kerana anfusul musabbabat min haitsu hiya musabbabat fa makhluqatun lillah. Allah Ta'ala yang menyebabkan, yang menjadikan perkara itu jadi ataupun tidak. Kita ni ditaklifkan hanya buat sebab saja. Solat, solat. Mana kalau kita, mana zakat, zakat. Apa yang berlaku, sama ada jadi ataupun tak jadi, itu perkara yang nombor dua. Itu adalah ketentuan Allah Ta'ala. Macam kita, maknanya kita belajar lah, kita belajar tapi tak pandai-pandai juga. Macam mana? Tapi sebab tu kita dah buat, kita dah belajar lah. Mana kita belajar muafakat, belajar dah tiap-tiap minggu kita belajar, tapi tak faham-faham juga. Macam mana? Itu adalah ketentuan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jadi musabbab itu makhluqatun lillah. Dan ini juga telah kita bincangkan dalam fi kitabil ahkam. Kita dah bincang panjang lebar dah mengenai sabab. Sebab sabab ni dia hukum wad'i. Bila bincang hukum taklifi, hukum wad'i. Antaranya sabab. Sabab ni dia di luar apa kawalan kita. Kita buat, tapi ketentuan dia Allah Ta'ala yang tentukan. Maka fakama yajuzu idafatul manafi'. Maka kalau boleh kita nisbahkan benda manafi' dan mudarat ini kepada diri kita, walaupun bukan di bawah kudrat kita. Bukan kita yang buat, mana semua tu Allah Ta'ala yang tentukan. Maka begitulah juga dengan zawat, benda-benda yang zat ini juga boleh kita nisbahkan pada diri kita. Ya sahhu idafatuha ilaina. Boleh nisbah pada diri kita, tapi berdasar yang sesuai dengan diri kita lah, sebagai kita hamba. Mana bukan kita kata aku milik ni macam Allah Ta'ala milik. Tidak. Mana kita tu hanya nisbah, maknanya secara idafi ataupun nisbi sahaja. Bukan kita pemilikan yang hakiki. Itu pertama. Yang keduanya juga dia nyatakan di sini, dalilnya wa yadulluka ala dhalika anna minha ma yajuzu at-tasarrufu fihi bil. Apakah dalil menunjukkan kita ni memiliki barang ataupun zat tersebut adalah kita dibenarkan untuk itlaf. Itlaf ni maknanya merosakkan, membuang, mensia-siakan, mengubah dan sebagainya. Taghyir tu masuklah. Kita boleh buat pada barang tersebut, benda tersebut. Contohnya kita dibenarkan untuk menyembelih haiwan. Kita boleh
menyembelih haiwan wa qatlihi lil ma'kalati. Mana bila kita sembelih tu mana kita telah mematikannya, seolah kita membunuh dia lah. Tapi bahasa kita sembelih lah. Bila kita sembelih lembu, kita boleh makan. Mana kita telah membunuhnya. Jadi bagaimana kita boleh membunuh atau boleh menyembelih haiwan tersebut, lembu tersebut, ataupun kambing tersebut, ataupun ayam tersebut? Maksudnya kita ada pemilikan. Kalau kita tidak milik, mana tak bolehlah kita sembelih haiwan ataupun zat tersebut. Oleh kerana kita dibenarkan oleh syarak untuk sembelih, untuk mengitlahkan perkara atau benda tersebut, maksudnya kita ada pemilikan. Sama juga dengan makanan, contohnya buah-buah ke, ataupun air ke, ataupun pakaian ke, mana kita boleh gunakan, itlahkan benda tersebut dengan kita makan, dengan kita minum, ataupun dengan kita pakai. Jadi seolah-olahnya ia adalah milik kita. Maknanya secara idafinya, dia syarak benarkan kita untuk, sepatutnya kalau bukan milik kita, kita tak boleh makan lah benda tersebut. Contoh nasi, kita boleh makan. Maksudnya milik kita lah nasi itu. Jadi pemilikan nasi itu dinisbahkan pada kita. Maknanya kita boleh makan, maknanya syarak benarkan untuk kita makan. Jadi kebenaran daripada syarak itu menunjukkan kita telah memiliki barang ataupun zat tersebut. Itu contoh yang diberikan. Sama juga wa ubiha lana itlaf ma la yantafi'. Kita juga boleh mengitlafkan. Itlaf ni macam kita buang ke ataupun kita rosakkan dan sebagainya lah. Benda yang tidak memberikan faedah pada kita sekiranya dia adalah perkara yang menyakitkan, mu'dian boleh. Contohnya macam haiwan-haiwan yang maksudnya yang bahaya, yang berbisa, contohnya macam tikus ke, dia merosakkan tanaman kita ke, nyamuk contohnya, kita boleh bunuh nyamuk contohnya lah. Mana itu itlaf, mana kita telah membunuh satu nyawa. Untuk apa? Kerana dia menyakitkan kita. Jadi pembunuhan tersebut ataupun itlaf itu menunjukkan kita ada pemilikan, kita ada milik untuk membunuhnya ataupun merosakkannya ataupun mensia-siakannya. Aulam yakun mu'zian, ataupun benda itu tidak menyusahkan kita, tidak menyakitkan kita, tetapi ia juga memberi takmilatan lima laisa bidaruriyin wala hajiyin minal manafi'. Tapi ia bukan perkara yang tahap daruri, bukan juga haji dalam manfaatnya. Contohnya kita nak buang pokok ni, ada pokok kat depan rumah kita ke yang menghalang kita daripada cahaya matahari tersebut. Jadi menghalang cahaya matahari pada rumah kita, kita boleh tebang pokok. Jadi menebang pokok itu, walaupun bukanlah satu perkara yang daruri ataupun haji, kita dibenarkan untuk menebangnya. Jadi menunjukkan kita memiliki pokok tersebut. Jadi bila kita memiliki, maknanya kita ada tasarruf, kita boleh melakukan apa yang kita nak, apa yang kita suka. Jadi itu adalah contoh-contoh yang menunjukkan bahawa kita ada pemilikan tersebut. Fajawazu tasarruf fi anfusil zawat bil itlafi wat taghyir wa ghayrihima dalil ala sihhati tamallukiha syar'an. Maka oleh kerana kita ada hak untuk tasarruf, kita boleh buang, kita boleh tebang, kita boleh bunuh, kita boleh sembelih. Semua itu menunjukkan dalil bahawa kita mempunyai pemilikan kepada barang tersebut. Maka oleh itu tidaklah menjadi satu kemusykilan antara kita dan mereka. Wala yabqa bainana wa baina man atlaqa tilkal ibarah. Maka orang yang kata kita tidak miliki, dengan apa yang kita sebut ini tidak adalah perbezaan yang ketara dalam masalah tersebut. Cuma bezanya, orang yang kata zawat ni tidak dimiliki kecuali Allah Ta'ala, khilaf ini perbezaannya hanya pada istilah sahaja. Istilah sahaja yang berbeza. Adapun daripada hakikatnya, haqiqatul ma'na fa muttafaqun alaih. Orang yang kata barang ini hanya milik Allah Ta'ala, memang betul lah, mereka juga setuju kita ada pemilikan secara idafi ataupun nisbinya ada. Mereka tidak mengingkari perkara tersebut. Maksudnya kita sebagai hamba, kita juga mempunyai hak pemilikan. Bukan secara
Mana 100 kata kita tidak memiliki apa-apa, tak boleh buat apa-apa, tak boleh makan, tak boleh minum sebab semua tu bukan milik kita. Tidak ada orang yang kata begitu. Jadi itu adalah perkara yang muttafaqun alaiha. Wa idza thabata, dan apabila telah sabit bahawa adanya pemilikan zawat, zat ini boleh dimiliki, dan manafi' ia adalah perkara yang terhasil daripada pemilikan tersebut, maka sahlah bahawa manafi' itu adalah perkara yang tabi'ah. Dia hanya ikut pada zat yang asal, pada benda yang asal, pada rekod yang asal. Maka khulasahnya tasawwuru ma'nal qa'idah adalah perkara yang boleh diterima. Maknanya kemusykilan yang pertama tadi telah ditolak, dan kaedah yang dinyatakan oleh Imam Syatibi itu masih betul dan boleh diterima, dan tidak ada masalah untuk kita menerima kaedah yang dinyatakan tersebut. Okey, boleh faham? Kita macam mana, nak teruskan lagi ataupun cukup dulu? Cukup dulu Ustaz. Kita sambung minggu depan, Ustaz. Okey, cukup dulu. Jadi kita buka, sekiranya ada soalan nak tambah dan sebagainya, silakan. Okey, kalau ada soalan khulasah yang boleh kita buat lah. Maksudnya Imam Syatibi dia bawa kaedah dalam awam dan nawahi ni, sekira berlaku pertentangan ataupun talarung antara amal dan nahi mana satu, maka Imam Syatibi dia bagi kaedah bahawa ada tabi' dan ada matbu'. Yang matbu' tu dia kekal hukum asal, yang tabi' itu akan dielakkan. Jadi untuk mempertahankan kaedah ini, Imam Syatibi telah bawakan beberapa dalil, dan juga setelah itu dia bawakan beberapa kemusykilan. Mungkin orang boleh tolak kaedah itu, dan kemudian dia jawab satu persatu dengan kemusykilan tersebut, dan akhir sekali nanti dia akan menyatakan bahawa kaedah ini boleh diterima dan boleh kita lakukanlah dalam masalah-masalah berkaitan dengan awamir dan nawahi. Dan perbincangan mengenai awamir dan nawahi ini dia agak panjang sikit lah. Dalam kitab Mufaqqah ni pun mengambil mungkin lebih pada 100 surat, 200 surat yang dibincangkan. Kerana itu yang banyaknya dalam Al-Quran dan juga dalam As-Sunnah. Kerana awamir inilah perintah-perintah yang perlu kita ikut, dan juga nawahi, larangan-larangan yang perlu yang kita jauhi. Maka perlu kita memahami dalil dengan sepatutnya, dan supaya kita dapat imtithal, boleh kita melaksanakan perintah, dan juga kita boleh menjauhi segala larangan yang dilarang oleh Allah Ta'ala, dan juga dalam hadis Nabi SAW. Jadi jika tiada persoalan, kita boleh tangguh dahulu majlis kita dengan tasbih kafarah dan surah Al-Asr. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus shalihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullahal 'azim li wa lakum wa lisa'iril muslimin wal muslimat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.